Pintu pagar kepercayaan. Sebuah kisah dari Malaysia. Pintu pagar tiket di Malaysia ini macam pintu untuk anjing saja, kan? Karena ayat itu, seluruh studio rakaman menjadi riuh. Para pengulas tidak dapat menahan ketawa, dan penonton di tempat duduk turut meledak dengan gelak tawa yang kuat. Di screen, terpapar pemandangan di stesen kereta api Kuala Lumpur pada waktu pagi. Orang ramai bergerak dengan teratur melalui pintu pagar nipis yang membuka dan menutup berulang kali dalam kesenyapan. Inikah sistem kereta api yang kononnya bertaraf dunia? Jangan berguraulah, kata seorang wanita sambil mengangkat bahu. Wanita itu ialah Alice Duran, seorang juru tera dari syarikat kereta api Perancis SNCF. Dengan angkuh, dia menyilangkan lengannya dan senyuman yang provokatif terukir di wajahnya. TGV kami di Perancis menggunakan pintu pagar yang jauh lebih kukuh. Pintu pagar macam ini, budak kecil pun boleh lompat melepasi, bukan? Pengacara majelis menyahut kata-katanya, betul itu. Pintu reban anjing saya di rumah pun mungkin lebih kuat daripada ini. Penonton ketawa lagi, langsung tiada kesadaran tentang keselamatan. Mungkin orang Malaysia terlalu mudah percaya pada orang lain. Di dalam ruang yang dipenuhi dengan ejekan dan cemuhan itu, Alice mengangguk dengan puas. Baginya, pintu pagar tiket adalah simbol teknologi besi keluli yang berat, kamera pengawasan, dan mekanisme yang rumit. Ia adalah sesuatu yang perlu dilindungi melalui kawalan, bukan kepercayaan. Karena itulah dia tidak dapat menerima pintu pagar yang begitu ringkas di Malaysia. Adakah cara ini benar-benar berkesan? Sesiapa sahaja boleh masuk secara percuma, bukan? Mendengar kata-katanya, seorang pengulas lelaki di sebelahnya turut menambah, mungkin sebab orang Malaysia bersaiz kecil, jadi mereka tidak mampu melompatinya. Satu lagi gelombang tawa besar bergema. Selepas program itu disiarkan, media sosial meletup. Hantaran yang mengejek seperti pintu pagar tiket Malaysia adalah pintu untuk anjing tersebar dengan pantas. Malaysia, sebuah negara yang bangga dengan teknologi tinggi dan kemudahan pengangkutannya, tiba-tiba menjadi bahan ketawa dengan cara yang tidak dijangka. Namun, beberapa minggu kemudian, Alice melawat Malaysia untuk satu temu bual mengenai proyek kerjasama. Sebaik sahaja dia melangkah dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, menuju ke stesen kereta api, dia mulai menyadari betapa dangkalnya ejekannya. Pintu pagar tiket yang pernah dihinanya sebagai pintu untuk anjing itu sebenarnya mengandungi falsafah kepercayaan sesuatu yang telah hilang di Perancis tetapi terus dipelihara oleh Malaysia sehingga kini. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang juru tera Perancis, melalui ejekan, menyadari kekuatan sebenar yang telah dia abaikan. Ia juga merupakan catatan yang menggambarkan kebanggaan dan pemikiran negara bernama Malaysia yang tersimpan di dalam pintu kecil yang kita lalui setiap hari. Alice Duran, 35 tahun, bekerja di Jabatan Teknikal SNCF, bertanggung jawab ke atas reka bentuk infrastruktur kereta api. Orang di sekelilingnya memanggilnya wanita besi. Dia seorang yang teliti, penuh semangat, dan percaya bahwa dia adalah seorang juru tera yang menyokong negaranya. Lawatannya ke Malaysia kali ini adalah karena SNCF dan Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) telah memulakan satu proyek bersama. Temanya adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna, bertujuan untuk membandingkan sistem kedua-dua negara dan belajar antara satu sama lain. Sebuah stesen TV Prancis turut membuat liputan dan menerbitkannya sebagai sebuah program inilah yang membawa kepada kenyataan pintu untuk anjing itu. Sebenarnya, Alice sudah lama mempunyai perasaan yang rumit terhadap Malaysia. Beberapa tahun yang lalu, syarikat kereta apinya pernah melaksanakan satu perkhidmatan istimewa yang hanya menawarkan peningkatan percuma ke gerabak kelas pertama kepada penumpang dari Malaysia. Ini adalah sebagai tanda penghargaan kepada seorang pelancong Malaysia yang dengan berani telah menyelamatkan seorang kanak-kanak dalam satu kemalangan kereta api di Perancis. Ia adalah satu niat baik daripada syarikat. Namun, laporan yang sampai ke tangan Alice selepas itu menyenaraikan pelbagai kelakuan buruk penumpang dari Malaysia. Laporan itu mencatatkan bahwa mereka meninggalkan sampah di tempat duduk, membuat bising di dalam gerabak, malah ada yang mengambil bagasi orang lain. Inikah rakyat Malaysia yang kononnya berbudi bahasa? Apa yang telah berlaku? Adakah mereka sudah berubah? Dia berasa kecewa dengan Malaysia. Malah perasaan itu bertukar menjadi hampir seperti penghinaan. Selama ini, dia mempunyai satu kebanggaan. Kereta api berkelajuan tinggi negaranya, TGV. Dari Paris ke Lyon hanya mengambil masa 2 jam. Reka bentuk badan kereta api yang aerodinamik, perjalanan yang lancar, dan hiasan dalaman yang penuh dengan keanggunan Perancis. Inilah kemuncak teknologi, dia sering berkata dengan bangga.
Sebagai seorang jurutera, dia amat menghormati cita rasa Christian Lacroix, mereka tempat duduk TGV. Baginya, teknologi haruslah indah. Karena itu, dia tidak bersemangat dengan lawatan kerja ke Malaysia ini. Apa yang boleh dipelajari dari Malaysia? Dia berbisik kepada dirinya sendiri sambil memandang keluar tingkap pesawat. Oleh karena pasukan temu bual turut serta, dia boleh mempamerkan senyuman yang lebih yakin daripada biasa, berpegang pada kebanggaan bahwa kereta api Perancis adalah standar dunia. Ketika itu, dia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari sahaja, pandangannya yang dianggap benar itu akan hancur sama sekali. Apabila dia menjejakkan kaki di bumi lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, KLIA, Alice terpegun seketika. Lantainya berkilat tanpa sebarang kotoran, malah udaranya terasa luar biasa segar. Kaki tangan di Dewan Ketibaan menyambutnya dengan senyuman mesra. Selamat datang ke Malaysia. Ucapan itu anehnya menghangatkan hatinya. Papan tanda ke tempat pengambilan bagasi ditandai dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, dan Melayu. Barisan bergerak lancar. Tiada siapa yang berhenti tanpa sebab, tiada pergerakan yang sia-sia. Aliran orang ramai bergerak lancar seperti air. Kenapa semuanya begitu lancar? Dia bertanya kepada rakan sekerjanya. Rakannya hanya mengangkat bahu, mungkin mereka sudah berlatih untuk penggambaran ini. Walaupun begitu, di dalam hati Alice, mula timbul satu perasaan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan latihan untuk penggambaran. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke hotel, dia melihat pemandangan di luar tingkap. Tiada sampah di jalan raya. Lampu isyarat bertukar dengan ketepatan yang luar biasa. Setiap kendaraan bergerak dengan senyap sambil mengekalkan jarak yang selamat, teratur seperti mesin tetapi tidak menjengkelkan. Pemandangan yang teratur itu amat berbeza dengan Paris yang dikenalinya. Beberapa hari kemudian, dia mendapat tahu daripada berita bahwa dalam ranking lapangan terbang paling bersih di dunia untuk tahun 2024, lapangan terbang di Malaysia sering berada di kedudukan teratas. Sebagai perbandingan, lapangan terbang Charles de Gaulle di Paris tidak tersenarai. Melihat angka itu, Alice tersenyum pahit. Jadi, ini bukan satu kebetulan. Bersih dan mesra. Tapi itu hanyalah semangat perkhidmatan. Ia tiada kaitan dengan teknologi kereta api Malaysia. Dia coba meyakinkan dirinya sambil menaiki kereta api menuju ke pusat bandar. Kereta api itu bergerak dengan senyap. Gegaran badan kereta api yang sangat minimum membuatnya sekali lagi merasakan satu perasaan aneh. Ada sesuatu yang sangat berbeza berbanding Perancis. Tapi apa dia? Dia masih belum tahu. Keesokan harinya, Alice dan delegasi Perancis melawat ibu pejabat KTMB. Mereka disambut oleh Encik Amirul, pengurus dari Jabatan Hal Ehwal Antara Bangsa. Dia menunduk hormat dengan mesra dan berkata dalam bahasa Inggris, "Selamat datang semua. Pertama sekali, saya akan membawa Anda melihat kemudahan di dalam stesen." Encik Amirul, yang memakai sut, adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam pemilihan kata-katanya. Walaupun melalui penterjemah, keikhlasannya dapat dirasai. Alice berbisik, tipikal orang Malaysia. Tetapi senyuman itu tidak lama kemudian akan lenyap. Setelah menuruni eskalator, di hujung laluan stesen, kelihatan peralatan berwarna perak yang tersusun rapi pintu pagar tiket. Setiap kali penumpang mengimbas kad mereka, bunyi elektronik yang ceria akan kedengaran. Pintu pagar terbuka seketika dan kemudian terus tertutup. Rantaian pergerakan ini sangat senyap dan lancar sehingga mengejutkan. Encik Amirul menunjuk ke arah situ. "Ini adalah sistem tiket kami." "Hah, ini saja?" Alice tidak dapat menahan kerutan di dahinya. Rakan-rakannya mula ketawa kecil. Ini sangat berbeza dengan palang besi berat yang biasa dilihat di Perancis. Pintu pagar itu hanya setinggi pinggang dan kelihatan ringan seperti sayap yang membuka dan menutup. "Terlalu rapuh. Benda ini, budak kecil pun boleh lompat melepasi. Kalau di Perancis, 3 hari sahaja sudah rosak." Kata-kata sinis kedengaran satu demi satu. Gelak tawa bergema di laluan itu. Kru penggambaran merakam adegan itu. Pengarah TV mengangguk puas. Ini rakaman yang sangat bagus. Video ini kemudiannya disiarkan di Perancis, memenuhi studio dengan gelak ketawa. "Pasti ramai yang mengelak bayaran tiket," kata Alice dengan sinis. "Pengesannya pun lambat, sesiapa sahaja boleh menyelinap masuk." Encik Amirul hanya tersenyum mesra dan menjawab, "Sila coba laluinya sendiri." Mereka melaluinya satu persatu di hadapan kamera. Pada saat itu Alice berhenti. Tiada seorang pun yang menipu. Ratusan penumpang lalu silih berganti, tetapi tiada yang menolak atau kekecohan. Bunyi imbasan tiket kedengaran secara berirama. Orang ramai seolah-olah berjalan mengikut rentak yang sama. Encik Amirul menyambung dengan tenang, pintu pagar ini boleh memproses 70 orang seminit.
Reka bentuknya bukan untuk menghalang, tetapi untuk memastikan aliran pengguna tidak terganggu. Bukan untuk menghalang, Alice berbisik kepada dirinya sendiri. Pintu pagar Perancis yang dibina atas dasar syakwasangka. Pintu pagar Malaysia yang direka atas dasar kepercayaan. Hanya pada sebuah pintu pagar, perbezaan antara dua budaya terserlah dengan jelas. Memandang belakang orang yang lalu lalang, Alice teringat akan pemandangan di stesen kereta api di negaranya. Orang yang memotong barisan, menolak pintu pagar dengan kasar, dan pengawal keselamatan yang menjerit. Dia sentiasa percaya itu adalah perkara biasa. Tetapi perkara biasa itu kini hancur tanpa suara. Di dalam stesen yang sunyi, hanya bunyi elektronik yang bergema. Selepas melalui pintu pagar tiket, apa yang terpapar bukanlah pemandangan yang biasa dilihatnya. Alice terhenti. Keadaannya seperti permukaan air yang tenang. Walaupun waktu puncak pagi dan sepatutnya ada ratusan penumpang di platform, tiada siapa yang menolak atau bercakap dengan kuat. Pekerja pejabat berkot, pelajar, pelancong semuanya beratur seperti yang sepatutnya di belakang garisan penanda, menunggu giliran dengan senyap. Tiada siapa yang melanggar barisan. Apabila ada ruang kosong, seseorang secara semula jadi akan melangkah ke hadapan untuk mengisinya. Tanpa sebarang arahan atau kata-kata, keseluruhannya bergerak seolah-olah mempunyai satu nafas yang sama. Kenapa tiada siapa yang mengingatkan mereka? Alice bertanya dengan keliru. Di sebelahnya, Encik Amirul tersenyum. Di Malaysia, beratur bukan sekadar peraturan. Orang ramai lebih selesa dengan perasaan bertolak ansur. Konsep ini sudah sebati dalam diri dan akhirnya membentuk ketertiban. Kata-kata itu membuatkan Alice terkesima. Ketertiban dicipta oleh arahan. Itulah yang dipercayainya selama ini. Namun, pemandangan di hadapannya dibina atas kepercayaan, bukan arahan. Dia mula sadar bahwa nilai untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat tumbuh secara semula jadi di sini. Kereta api tiba, pintu terbuka. Orang ramai serentak berundur selangkah ke belakang. Tiada seorang pun yang bergerak sehingga semua penumpang yang turun telah keluar sepenuhnya. Dalam kesunyian itu, hanya bunyi geseran logam yang kedengaran. Tidak lama kemudian, barisan mula bergerak. Semua orang masuk ke dalam gerabak dengan tenang. Tiada yang tergesa-gesa, tiada yang merungut. Dia teringat pertengkaran yang sering berlaku di platform di Perancis dan budaya berebut-rebut. Dia pernah menganggap pemandangan seperti itu sebagai satu bentuk semangat kemanusiaan dan berbangga dengannya. Tetapi sekarang, dia berasa malu dengan pemikiran itu. Saya rasa saya akhirnya faham mengapa pintu pagar kecil itu tidak dirosakkan, bisik Alice. Yang menggerakkan kereta api Malaysia bukanlah peraturan, tetapi kepercayaan. Bukan pengawasan, tetapi disiplin diri. Bukan mesin, tetapi hati manusia. Belum sempat dia menghabiskan kata-katanya, kereta api itu bergerak lancar seperti awan. Alice menahan nafas, memerhatikan jam tangannya. Jarum jam dan menit tepat pada masa pelepasan yang dijadwalkan. Sisihan masa pelepasan sekarang adalah sifar, kata Encik Amirul dengan tenang di sebelahnya. Tiada nada bangga dalam kata-katanya, hanya kehangatan yang mengesahkan usaha harian mereka. Alice menghela nafas perlahan dan tersenyum, bukan senyuman sinis atau ejekan, tetapi senyuman semula jadi apabila hatinya tersentuh, sangat mengagumkan. Ini kali pertama saya mengalami pelepasan yang begitu senyap. Seolah-olah masa itu sendiri mendekati manusia dengan lembut. Encik Amirul mengecilkan matanya sedikit. Ya, kereta api di Malaysia mengukir waktu mengikut nafas manusia, bukan menggunakan mesin untuk mengukur aliran. Yang mengukur aliran adalah mesin, tetapi yang merasai aliran adalah manusia. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hatinya. Mengukir waktu mengikut nafas manusia. Makna perkataan ketepatan dalam pikirannya mula berubah secara diam-diam. Seterusnya, Alice berpindah dari platform kereta api biasa ke platform ETS, perkhidmatan tren elektrik. Walaupun di stesen yang sama, kepadatan udara seolah-olah berubah. Ia adalah satu perasaan yang tidak pernah dialaminya sebelum ini. Sebaik sahaja dia melangkah ke platform ETS, Alice menahan nafas. Ratusan orang sedang beratur, tetapi udaranya jernih dan hening. Hanya bunyi angin dan pengumuman yang bergema. Seolah-olah masa itu sendiri sedang menahan nafas. Kenapa begitu senyap? Dia bertanya perlahan. Encik Amirul tersenyum lembut. Di Malaysia, kesenyapan bukanlah satu bentuk penderitaan. Ia adalah untuk tidak mengganggu masa orang lain, dan ini dianggap sebagai satu bentuk budi bahasa. Sebagai contoh, membuang sampah sendiri selepas makan bukan sahaja karena tidak mau menyusahkan orang lain, tetapi juga sebagai tanda bertimbang rasa kepada orang seterusnya yang akan menggunakan tempat itu. Budaya saling bertolak ansur ini diwarisi dari ibu bapa kepada anak-anak.
selama beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Keprihatinan inilah yang menjadi asas kepada tanah ini sehingga kini. Mendengar kata-kata itu, satu perasaan hangat merebak di dada Alice. Saling bertolak ansur menjadi satu budaya. Ini adalah satu konsep yang tidak pernah didengarinya. Di Perancis, kesunyian adalah simbol kebosanan. Tetapi di Malaysia, kesenyapan seolah-olah menjadi waktu berdoa yang menghubungkan manusia. Apabila masuk ke dalam gerabak ETS, dia serta-merta memahami maksudnya. Tiada habuk di tempat duduk. Tingkap memantulkan cahaya dari luar dengan lembut. Seorang penumpang di sebelahnya memasukkan tin minuman yang telah habis ke dalam bagnya tanpa bunyi. Orang yang berjalan di lorong akan menunduk sedikit apabila berselisih. Semua orang menghormati kewujudan satu sama lain, seolah-olah dihubungkan oleh benang yang tidak kelihatan. Semasa perjalanan, cahaya matahari senja mewarnai gerabak, menyinari wajah penumpang dengan lembut. Semua orang membaca buku, tidur, atau memandang keluar tingkap dalam diam. Kesunyian itu seperti sebuah koir yang bergema di dalam hati. Pada saat itu, Alice paham. Kesenyapan orang Malaysia bukanlah kebisuan, tetapi hampir seperti doa satu perbuatan memikirkan orang lain yang telah sebati dalam kehidupan seharian. Inilah kekuatan tempat ini, menyampaikan message melalui perbuatan, bukan kata-kata. Berbeza dengan cara kita di Perancis, ya. Wajahnya yang terpantul di tingkap tidak lagi menunjukkan perbandingan, tetapi diwarnai dengan kekaguman yang mendalam. Pengumuman di dalam kereta api kedengaran. Kereta api ini bergerak tepat pada masanya. Alice bertanya sambil tersenyum. Apa yang dimaksudkan dengan tepat pada masanya? Berapa julat sisihannya? Purata masa kelewatan tahunan untuk ETS adalah 30 saat. Setahun, hanya 30 saat. Seketika, dia tidak dapat memahami maksud ayat itu. 30 saat hanyalah masa untuk menarik nafas, dan ini adalah jumlah sisihan untuk sepanjang tahun. Otaknya faham, tetapi hatinya tidak dapat menerimanya. Di Perancis, satu lampu isyarat rosak boleh menyebabkan kelewatan sejam. Hujan boleh menghentikan perkhidmatan. Kelewatan itu sendiri dianggap sebahagian daripada masa. Apabila dia menyadari ini, hatinya terasa hangat. Di pusat latihan yang dilawati seterusnya, para pemandu sedang menjalani simulasi dengan riak wajah yang serius. Walaupun hanya 5 saat sisihan, badan kita dapat merasakannya, kata seorang pemandu muda. Alice mengeluh kagum. Kalau di Perancis, jika ada yang kata kita lewat 5 saat, semua orang pasti akan mogok. Ketawanya bergetar seolah-olah menahan air mata. Di dalam ketepatan yang dikira dalam unit saat, sememangnya wujud sentuhan manusia. Pada hari terakhir lawatan, Alice dan kumpulannya dibawa ke pusat kawalan operasi KTMB. Terdapat sebuah skrin gergasi yang memenuhi seluruh dinding. Titik-titik cahaya yang tidak terkira banyaknya menunjukkan pergerakan kereta api, berdenyut seperti jantung. Kaki tangan bertukar-tukar arahan dengan tenang melalui fon kepala. Tiada siapa yang meninggikan suara, tiada siapa yang menunjukkan kegelisahan. Di dalam bilik ini, kelewatan seminit bersamaan dengan satu kemalangan, kata-kata Ensik Amirul membuatkan suasana menjadi tegang. Dia juga menjelaskan sistem tindak balas semasa gempa bumi atau banjir. Apabila pengesan-mengesan gegaran kecil, AI akan segera menganalisis data dan memilih laluan yang selamat lebih cepat daripada manusia. Tetapi keputusan akhir sentiasa dibuat oleh manusia. Mesin wujud bukan untuk mengatasi manusia, tetapi untuk melindungi manusia. Terlalu sempurna, bisik Alice. Dia tidak pernah melihat tempat di mana teknologi dan hubungan manusia diselaraskan dengan begitu harmoni. Di sebalik data yang dingin, wujud kehangatan manusia. Kesempurnaan yang penuh kelembutan itu menggetarkan hatinya. Tetapi yang paling menyentuh hatinya adalah kereta api berkelajuan tinggi. Generasi akan datang yang diperkenalkan sebagai simbol masa depan. Sebuah model gergasi muncul dengan senyap di hadapan mereka. Penceramah tersenyum, sasaran kelajuannya akan lebih pantas. Tetapi yang paling menakjubkan adalah kesenyapannya. Sebuah video ditayangkan. Kereta api itu terapung dengan ringan. Tiada bunyi geseran logam, hanya bunyi luncuran licin seperti membelah udara. Seolah-olah masa depan sedang mendekat tanpa suara. Kata-kata Alice itu lebih kedengaran seperti doa daripada pujian. Ensik Amirul berkata dengan lembut, kereta api di Malaysia wujud bukan untuk kelajuan, tetapi untuk menghantar orang ke destinasi mereka dengan selamat dan senyap. Pada saat itu, sesuatu di dalam hati Alice cair. Di Perancis, kelajuan adalah kebanggaan. Tetapi di Malaysia, kesenyapan adalah bukti kepercayaan. Tidakkah? Tetapi sempurna, bisiknya dalam hati. Malaysia adalah sebuah pulau yang menuju ke masa depan tanpa suara. Dia yakin akan hal itu sambil menutup matanya perlahan-lahan. Malam sebelum pulang, di lobi hotel, Alice menerima satu email.
Pengirimnya adalah pasukan penyiasat dari stasiun TV tempat dia bekerja. Subjeknya tertulis, kebenaran mengenai insiden etika penumpang kelas pertama. Apabila membukanya, dia terkejut. Penumpang yang berkelakuan buruk di Perancis beberapa tahun dahulu, penumpang kelas pertama itu bukanlah orang Malaysia. Hasil siasatan menunjukkan bahwa mereka adalah pelancong dari negara lain yang menyamar sebagai rakyat Malaysia menggunakan paspor palsu. Pada saat itu, satu kesakitan menusuk hatinya. Bayangan orang Malaysia yang beratur dengan teratur di platform, menunggu dengan senyap, muncul kembali di pikirannya. Tiada yang bertengkar, tiada yang menolak, realiti yang enggan dipercayainya akhirnya terpapar di hadapannya. Sayalah yang silap, suara lemah keluar dari mulutnya. Dia tidak menyalahkan kejahilannya, tetapi menyesali keengganannya untuk melihat kebenaran. Itu bukanlah satu kekalahan, tetapi permulaan sebuah pembelajaran. Di dalam pesawat pulang, dia membuka buku catatannya. Kepercayaan, kesenyapan, reka bentuk berpusatkan manusia. Perkataan yang dipelajarinya di Malaysia memenuhi seluruh halaman. Mengaplikasikan ini pada kereta api Prancis. Ide itu mula membara di dalam hatinya. Selepas kembali, Alice membuat satu cadangan dalam mesyuarat jabatan teknikal. Saya mahu membina sistem yang berasaskan kepercayaan, bukan reka bentuk yang mengawal pengguna. Era membina pintu pagar dan stesen atas dasar syak wasangka terhadap manusia telah berakhir. Pada mulanya, rakan-rakannya mentertawakannya, tetapi dia tidak berputus asa. Beberapa bulan kemudian, di sebuah stesen baru di sebuah bandar kecil, reka bentuk aliran manusia berasaskan kepercayaan yang dicadangkan oleh Alice telah diguna pakai. Kamera pengawasan dikurangkan, laluan diperluaskan, dan struktur dibina untuk membolehkan pengguna secara semula jadi bertolak ansur antara satu sama lain. Hasilnya, pertelingkahan berkurangan dan kecekapan operasi meningkat. Stesen itu menjadi tenang. Sekarang saya boleh membawa anak-anak ke sini dengan rasa selamat. Setiap kali mendengar suara pengguna, hati Alice terasa hangat. Seorang pengawal keselamatan juga berkata, sungguh luar biasa. Kamera dikurangkan, tetapi orang ramai seolah-olah menjadi lebih lembut. Berdiri di platform yang telah siap, ditiup angin, dia tersenyum. Kesenyapan lahir dari kepercayaan. Pagi yang dilihatnya di Malaysia itu masih bergema di dalam hatinya. Beberapa minggu kemudian, stesen TV awam Perancis menyiarkan sebuah program khas mengenai lawatan ke Malaysia. Tajuknya, Malaysia, negara yang digerakkan oleh kesenyapan. Program itu bermula dengan perjalanan Alice dari Kalia. Platform yang hampir senyap, barisan yang teratur, dan pemandangan orang ramai yang melalui pintu pagar kecil seolah-olah dengan satu nafas yang sama. Penonton di studio beransur-ansur menjadi senyap. Suara latar berkata, di dalam pintu pagar kecil ini, wujud kepercayaan yang telah dilupakan oleh dunia. Sebaik sahaja program itu berakhir, para tetamu di studio mula bertepuk tangan. Bukan sorakan, tetapi tepukan tangan yang senyap dan penuh hormat. Seorang pengulas yang pernah mentertawakannya berkata di hadapan mikrofon, sungguh ironis. Kita pernah ketawa mengatakan pintu pagar tiket Malaysia seperti pintu untuk anjing. Tetapi sebenarnya, kitalah yang biadab. Itu bukanlah pintu pagar kecil, itu adalah pintu masuk ke arah kepercayaan. Kata-kata itu membuatkan Dewan kembali senyap. Kemudian, seseorang berbisik, kekuatan Malaysia terletak pada kesenyapannya. Selepas siaran, program itu dilaporkan oleh media di seluruh dunia. Media sosial dibanjiri dengan komen yang tidak terkira banyaknya. Budaya berbudi bahasa inilah yang mampu mencipta kereta api terbaik dunia. Kepercayaan adalah jaminan keselamatan yang lebih kuat daripada pengesan. Mereka tidak digerakkan oleh peraturan, tetapi oleh hati. Kesenyapan di tempat ini membuatkan saya menitiskan air mata. Di bawah ruangan komen dilampirkan sekeping gambar stesen berasaskan kepercayaan yang direka oleh Alice. Platform yang disinari cahaya matahari, dan orang yang berjalan di situ mempunyai riak wajah yang bangga dan lembut. Suara latar terakhir berkata dengan tenang, pintu pagar tiket Malaysia bukan sekadar sebuah pintu pagar. Apa yang dunia saksikan adalah satu reka bentuk hati rakyat Malaysia yang bernama kepercayaan. Skrin perlahan-lahan bertukar, dan akhirnya muncul tulisan putih. Kesenyapan bukanlah kekosongan, ia adalah kepercayaan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, sila langgan saluran ini dan tekan butang suka untuk menyokong pulau yang menginspirasikan dunia ini Malaysia. Tepukan tangan Anda yang senyap akan menggerakkan inspirasi seterusnya. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jumpa lagi di video seterusnya.